Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada Pakatan Harapan, ada Perikatan Nasional, ada Barisan Nasional. Itu yang ada dalam politik Malaysia sekarang. Namun ada pemerhati dan juga pengulas politik mula mempersoalkan kebijaksanaan, kepintaran, dan integriti credibility Perikatan Nasional Pembangkang di Malaysia. Ada yang menggelar Perikatan Nasional sekarang sebagai kurang bijak. Mereka seakan-akan terlalu sombong, terlalu bongkak, terlalu yakin boleh menang lagi. Sehingga isu peruntukan kepada ahli parlimen ditolak bulat-bulat. Seakan-akan mereka ini sudah mempunyai wang yang banyak. Seakan-akan peruntukan itu tidaklah penting untuk mereka. Apa yang menjadi kerisauan ialah apabila pintu rundingan buat ahli parlimen pembangkang untuk dapatkan peruntukan nampaknya telah pun tertutup rapat. Ini akan sah menyebabkan alamatlah mereka melopong lagilah. Bak kata Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, Ketua Pemuda Bersatu, tidak terima peruntukan bukan kiamat dalam politik kami, kata beliau. Memang betul, tidak kiamat untuk politik, tidak kiamat untuk PAS, tidak kiamat untuk Bersatu, tiada kiamat untuk Perikatan Nasional, tetapi mungkin akan menjadi seakan-akan kiamat kepada rakyat yang ada di kawasan mereka kalau tidak dapat peruntungan. Tapi tak apalah. Saya yakin kerajaan mempunyai cara, mekanisme untuk menyampaikan peruntukan tersebut tanpa melalui ahli parlimen. Jadi jangan pula ahli-ahli parlimen marah kalau peruntukan itu disalurkan kepada orang lain, mekanisme yang lain. Wan Ahmad Faisal ini kadang-kadang terlalu cepat untuk berkata tanpa memikirkan sesuatu perkara impak dan kesannya terhadap negara dan terhadap parti dan terhadap pribadi beliau sendiri. Dia kata tidak terima peruntukan pun bukan kiamat bagi politik mereka. Baiklah, kita nak tengok sejauh mana boleh bertahannya Perikatan Nasional dan juga khususnya Wan Ahmad Faisal. Malah kata Wan Ahmad Faisal, ia akan membantu kami dapat lebih sokongan dalam PRU 16. Tambahnya mengenai keputusan sebulat suara, Perikatan Nasional PN menolak draft cadangan MOU daripada barisan kerajaan berkait peruntukan kepada wakil rakyat. Tak apalah ahli parlimen kita pembangkang berlapang dada. Tidak apa, anda tidak diberikan. Anda tidak berikan kepada kami. Kami boleh teruskan berjuang untuk rakyat. Kita akan tolong buat apa yang kita termampu, kata pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin pula. Ada pengulas politik kata, sampai begitu dalam dan besarnya ego, angkuh dan sombongnya pemimpin Perikatan Nasional, kata mereka. Apakah salah kalau mereka terus ambil saja peruntukan itu? Tapi nampaknya mereka masih terus mengharap, mereka masih terus merancang untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan ini sebelum PRU 16. Buktinya, mereka enggan menandatangani MOU tersebut. Tapi netizen kata, pengulas politik kata, penganalisis politik kata, teruskanlah niat dan cita-cita impian yang tidak akan tercapai itu. Dengan mesyuarat ketiga, penggal ketiga, Parlimen ke-15 akan bermula pada Isnin dengan pembentangan rang undang-undang perbekalan belanjawan 2025 menyusul 4 hari kemudian. Ia akan menarik untuk diikuti jika pembangkang cuba menimbulkan isu itu. Kedua-dua rumusan di atas boleh dimengertikan sebagai pembangkang
menyalahkan kerajaan yang didakwa mereka mengada-adakan MOU yang bertentangan Perlembagaan Persekutuan dengan beberapa syarat dikuatiri menjejaskan hak istimewa orang Melayu dan Bumiputra. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mendakwa draft itu mengandungi syarat-syarat yang bertentangan dengan nilai budaya dan agama, tidak mempunyai satu mekanisme yang jelas, dan mengandungi perkara dilihat mengongkong kebebasan bersuara ahli parlimen. Malah, lebih buruk lagi, Muhyiddin mengandaikan identiti yang lain seperti syarat ke-10 dalam MOU itu membawa elemen bertentangan nilai moral serta agama yang dirujukkannya sebagai lesbian, gay, biseksual dan transgender LGBT. Macam mana boleh sampai ke situ pun, mungkin hanya beliau yang tahu. Tapi ia jelas bertentangan dengan semangat asal perwujudan MOU itu, yang membuka seluas-luas ruang untuk rundingan di antara kedua-dua pihak sebelum persetujuan boleh dimuktamadkan. Pada 14 April lalu, Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan pada dasarnya bersetuju mempertimbang menyalurkan peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang, suatu isu yang berlarutan hingga menimbulkan perdebatan hangat dalam sidang Dewan Rakyat sejak selepas PRU 15. Ketika mengumumkannya, Timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof berkata, satu draft MOU akan dirangka terlebih dahulu dan dipanjangkan kepada pihak pembangkang sebagai langkah perundingan seterusnya. Maknanya, ia bukan bersifat paksaan, take it or leave it. Sebaliknya, terbuka kepada cadangan balas pihak pembangkang. Tak tahulah di mana yang ia tidak difahami. Tapi reaksi pertama Muhyiddin ketika itu ialah Perikatan Nasional berpendirian. Kerajaan Perpaduan tidak sepatutnya mewujudkan MOU jika benar-benar ikhlas untuk menyalurkan peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang. Muhyiddin turut membuat perbandingan dengan ketika beliau menjadi Perdana Menteri, menyalurkan peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang tanpa sebarang MOU, perjanjian keyakinan dan pembekalan CSA atau apa-apa perjanjian lain sewaktu pandemik COVID-19. Apa yang barangkali Presiden Bersatu itu lupa ialah beliau dan partinya bukan lagi kerajaan dan lantaran itu perlulah akur dengan tuntutan Kerajaan Perpaduan yang mempunyai sebab-sebabnya sendiri untuk berbuat demikian. Ringkasnya, penolakan PN terhadap persetujuan bersyarat bagi mendapatkan peruntukan berkenan bukan pun sesuatu yang baru. Sebaliknya, ia lanjutan kepada pendirian gabungan itu dari awal lagi. Kalau nak beri, beri sajalah tanpa apa-apa syarat yang mengikat. Begitulah pendirian mereka. Menyanggah teguran ahli Parlimen Sungai Petani Taufik Johari bahawa PN sepatutnya mencadangkan MOU alternatif dan bukannya mengkritik versi dicadangkan kerajaan, Ketua WIT Bersatu Ronald Kiandi pada 18 September menyorot kepada Manifesto Pakatan Harapan yang berjanji memberi peruntukan sama rata kepada ahli Parlimen Pembangkang. Dengan mengenakan syarat-syarat luar biasa tambahnya, ia menunjukkan kerajaan tidak berniat memberi peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang. Dalam pada itu terlihat wujud percanggahan apabila Ketua WIP PN Taqiyuddin Hasan meminta kerajaan menyediakan draft baharu dan menubuhkan jawatan kuasa khas untuk membincangkan MOU peruntukan pembangkang secara bersama. Menyambut baik pendirian itu, Fadillah yang juga Ketua WIP Kerajaan Perpaduan berkata, pembangkang boleh mengemukakan cadangan baharu atau maklum balas mengenai draft MOU itu. Tapi sebarang kompromi ditolak mentah-mentah oleh Muhyiddin yang bertegas bahawa mereka tetap dengan keputusan menolak MOU peruntukan berkenan. Disifatkannya bertentangan dengan perlembagaan dan sifat murni rakyat Malaysia.
dan tidak akan mengemukakan sebarang cadangan baru. Ketika tampil mendedahkan dua draft sebenar MOU itu pada 16 September bagi menyangkal kesemua dakwaan pembangkang, Fadilah menjelaskan niat kerajaan Madani adalah untuk mewujudkan suasana aman, harmoni dan supaya semua ahli parlimen lebih memfokuskan kepada usaha pemulihan ekonomi dan dapat memainkan peranan dengan lebih konstruktif sebagai semak dan imbang. Dengan penolakan PN, tambahnya, kerajaan tidak berhasrat untuk berbincang lanjut termasuk meminda draft MOU yang sudah diserahkan kepada pembangkang 20 Ogos lalu. Sebaliknya, peruntukan di bawah kerajaan masih tetap berjalan. Cuma tugas wakil rakyat hanya mencadangkan projek dan apa jenis bantuan yang perlu diberikan. Tiada satu tempat pun dikecualikan. Semua mendapat manfaat sama ada MOU ataupun tidak. Kerajaan tetap tidak meminggirkan mana-mana pihak, tidak kira kerajaan ataupun pembangkang. Sebab kerajaan Madani ini konsepnya inklusif, ihsan dan kesaksamaan. Rakyat tetap dapat manfaat, katanya di Johor Bahru pada 21 September. Jawapan paling lantang diberikan Anwar sebelumnya pada 9 Julai berkata, isu agihan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang tidak patut menjadi isu rumit diselesaikan. Selepas dikritik pembangkang, dia atau pembangkang cakap peruntukan ahli parlimen bagi wang pada kamu, kami adil. Bagi wang pada rakyat, kami zalim, kata Anwar. Apa saya peduli projek kepada ahli parlimen? Saya peduli projek kepada rakyat, kata Anwar Ibrahim. Ketika berucap dalam satu himpunan, keadilan suara rakyat, suara keramat dari reformasi ke Malaysia Madani di Stadium Aziata Bukit Jalil, hujah Wan Faisal awal tadi bahawa ketiadaan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang akan membantu mereka dapat lebih sokongan dalam PRU 16 hanya satu andaian di peringkat ini. Apa yang pasti pendirian PN bermakna wakil rakyatnya terus melopong lagi. Sebaliknya, apa yang boleh dipercayai ialah pandangan fellow Majlis Profesor Negara Azmi Hassan bahawa PN mungkin keberatan menandatangani MOU yang dikemukakan kerana mereka masih menaruh harapan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Untuk Perikatan Nasional menunggu 3,5 tahun terlampau lama bagi mereka dan mereka sanggup untuk tidak dapat peruntukan, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.